Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi malam 27 Ogos 2020. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak merancang menjadikan anjung usahawan yang ada di setiap kawasan sebagai inkubator kepada mereka yang terlibat dalam usahawan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, inisiatif ini boleh membolehkan usahawan atau mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan menubuhkan syarikat dengan menggunakan anjung usahawan sebagai alamat syarikat. Kita akan merancang supaya anjung usahawan yang kata ni buat akan ada satu ruang yang boleh digunakan untuk incubator. Berarti mana-mana orang kata ni di luar bandar, di kampung-kampung ke, di mana saja yang yang berminat untuk berniaga, menubuhkan syarikat, diorang boleh gunakan anjung usahawan itu sebagai alamat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program keusahawanan di Lawas pada Rabu. Dato' Amar Awang Tengah menambah, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan aquatic center di Lawas dan menghubungkannya dengan belia dan beliawanis. Tujuannya ialah untuk dijadikan sebagai satu pusat bagi anak-anak muda kata ni yang mahu terlibat dalam bidang perniagaan secara online kan, secara online. Jadi ini dalam peringkat desain sekarang, dan ini diberi dengan peruntukan Northern Region Development Agency. Sementara itu, seorang peserta khusus, Masni Rahman dari Kampung Batu Dua Lawas menyifatkan penganjuran program keusahawanan dapat memberi manfaat kepada usahawan di Lawas dalam mengembangkan lagi perniagaan mereka. Saya banyak mempelajari bagaimana untuk mengembangkan bisnes kita ke tempat lain. Sebelum ni mungkin kita bisnes area Lawas saja, tetapi dengan hasil khusus ni kita boleh mengenalkan produk-produk Lawas lebih meluas ke Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Okay. Seorang lagi peserta khusus, Siak Hien Leong, juga berpendapat sudah tiba masanya usahawan dan peniaga di Lawas mengembangkan produk dan barangan tempatan ke pasaran luar untuk menambah pendapatan. Harap-harap orang Lawas pun kami boleh ekspor barang lokal punya barang ke Semenanjung ke seluruh luar negara untuk kami punya pendapatan lah lebih bagus untuk orang Sarawak, orang Lawas inilah orang tempatan. Laporan seterusnya, masyarakat dari Simunjan diseru agar bijak menilai kesahihan sesuatu maklumat, laporan atau berita yang tular di media sosial. Adun Simunjan Aula Dris berkata, mereka perlu memastikan maklumat yang ingin dikongsikan benar-benar sahih serta dari sumber yang betul. Jelasnya, netizen perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum dikongsi atau melayari media sosial agensi-agensi kerajaan untuk maklumat yang sahih dan tepat. Beliau berkata demikian semasa program Merdeka at Community Peringkat Daerah Simunjan di Dewan Mesra Simunjan pada Rabu. Tambahnya, program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta cintakan negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan setiap tahun. Berita berikutnya pula mengenai projek menaik taraf klinik ibu dan kanak-kanak di Kampung Pinang Jawa di bawah projek transformasi luar bandar RTP yang dikendalikan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah siap sepenuhnya. Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, projek menaik taraf klinik tersebut penting untuk memudahkan para ibu khususnya di kawasan komuniti yang berdekatan untuk mendapat rawatan kesihatan yang lebih baik dan selesa. Sebelum ini klinik tersebut hanya berada di tingkat 1 dan ground floor adalah perpustakaan DBKU, dan saya telah bincang dengan DBKU dan saya telah mengenal pasti
satu tapak yang sesuai untuk dipindahkan perpustakaan tersebut, dipindahkan berdekatan di dalam kawasan kampung juga, supaya kawasan ground floor tersebut dapat digunakan untuk extension kepada klinik ibu dan anak. Dengan extension tersebut, maka lebih selesa kaki tangan klinik tersebut dan juga pesakit-pesakit yang datang. Jadi ianya akan menambahkan lagi mutu servis kaki tangan kesihatan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi sebab itu bagi saya ianya amat penting sekali. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian Klinik Ibu dan Kanak-Kanak Kampung Pinang Jawa dan Surau Baru Kampung Gitak Tengah hari ini. Dalam pada itu, Fazruddin turut mengumumkan mengenai peruntukan tambahan sebanyak RM120,000 bagi menambah baik lagi klinik tersebut. Sementara itu, beberapa orang penduduk sekitar yang ditemu ramah menzahirkan rasa syukur dengan penambahbaikan yang telah dan akan dilakukan. Alhamdulillah lah menggadak ya menyada untuk membangunkan untuk klinik tok lagi lah untuk keselesaan ibu dengan anak lah, terutamanya yang ada baby kecil lah, supaya memudahkan sidak pasien datang situ lah. Bilanya dah pindah di Batok, bagi kami okey lah sebab ada tempat duduk di luar dengan di dalam. So yang memudahkan ibu mengandung dengan ibu yang dah ada anak. Sepanjang pengalaman kami semua, daripada cek anak pasia sidak pun jenis sidak detect ya, kita pun sama ada kita nak beranak tu ada masalah ke sini nak. Jadi alhamdulillah lah semuanya so far so good lah untuk servis di situ. Okay. Sementara itu, projek RTP bagi Surau Baru Darul Rahman di Kampung Gitak Tengah yang memakan kos lebih kurang RM700,000 juga telah siap sepenuhnya pada 25 Februari lepas. Bercakap ketika ditemui media di Kampung Gitak Tengah hari ini, Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, surau tersebut akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung untuk mengerjakan ibadah. Jadi di sini adalah surau yang baru dibina dengan kos lebih kurang RM700,000 di atas tapak yang baru. Jadi ianya akan memberi keselesaan dan kemudahan untuk penduduk kampung bagi mengerjakan tuntutan-tuntutan agama nanti. Pengerusi Surau Darul Rahman, Abdul Razak Samail dan Imam Kampung Gitak Tengah, Nawawi PE ketika ditemui pula menyatakan rasa gembira dan syukur atas keprihatinan Kerajaan Sarawak. Jadi kami jawatan kuasa pengurusan Surau Darul Rahman itu sangat gembira lah di atas surau baru yang disediakan untuk komuniti di situ. Jadi kemudahan yang ada di surau itu adalah untuk jemaah yang berada di sekitar Kampung Gitak Tengah, Taman Mawar, Taman Waling. Ucapan penghargaan kepada DBQ yang menjalankan projek itu dengan kepada YB Fazruddin Abdul Rahman dan dan kerajaan negeri Sarawak yang telah bermurah hati untuk memberi tanah tapak surau itu kepada komuniti di situlah, komuniti di Kampung Gitak Tengah. Kedua, kami bersyukur syukur kerana kami telah diberi surau baru. Jadi terima kasih sekali lagi ucapkan kepada kerajaan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Ketua Menteri Abang Jo lah dengan ikasnya. Penduduk kampung sekitar yang ditemui juga turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak atas usaha memberikan kemudahan yang selesa kepada rakyat. Dulu makin suruh di sebelah ya, nang dah tak ifna lah. Ini tu alhamdulillah syukur kepada Kerajaan JPS Sarawak kerana beri keadaan surau baru tu untuk semua senang. Okey, you nak naik indah lah. Senang untuk kami orang mula-mula aktiviti juga selain lagi kita beribadah di surau tu, ngaji apa indah lah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sebagai penduduk situ lah kira bersyukur lah sebab dulu surau sempit, sekarang dah luas sikit lah untuk penduduk kat situ. Kira bersyukur lah dan terima kasih dengan pihak yang Kerajaan Sarawak yang bantu untuk membesarkan
suruh kami orang lah. Beralih ke laporan harian COVID-19. Tiada kes COVID-19 dilaporkan menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal 696 kes. Tambah kenyataan tersebut, satu kluster yang masih aktif ialah kluster alam yang melibatkan seramai 7 orang. Turut dimaklumkan seramai 15 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.